Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sambung subjek ulumul Quran daripada kuliah yang lalu. Nombor 5, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa keistimewaan, antaranya Al-Quran sebagai kitab terakhir, penutup dan pelengkap kepada semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Maknanya sebelum Quran ni mari, kitab-kitab lain tu ada dah turun kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang belum pada ni. Misalnya kitab Taurat turun ke Nabi Musa, kitab Zabur turun kepada Nabi Daud, dan kitab Injil turun kepada Nabi Isa. Mari Quran ni sebagai penutup, penyudah kepada kitab-kitab hak sebelum pada ni. Baik, nombor 2. Al-Quran merupakan kitab suci yang sesuai digunakan dan diamalkan pada semua tempat. Ini lebih Quran daripada kitab-kitab sebelum pada ni. Sesuai, valid untuk buat amal dia semua tempat, semua masa, semua generasi. Pergi sampai bila? Sampai ke kiamat, sehingga kiamat. Berlainan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini, yang hanya sesuai dan dikhususkan kepada sesuatu umat, masa dan tempat sahaja. Itu beza dengan kitab-kitab belum pada ni. Nombor 3, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, berlainan dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sekaligus. Misalnya kitab Taurat turun kepada Nabi Musa tu secara sekaligus. Nabi Musa ambil, dia bermunajat, buat balik Taurat tu dalam bentuk kepingan-kepingan. Dia nak bawa pun tak gerak nak bawa. Jadi makna turun sekaligus. Tapi tak. Quran ni dia diturunkan secara beransur-ansur, ambil masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu dia. Isi kandungan, gaya bahasa, kesusastraan, mempunyai daya penarik yang mengkagumkan, serta bacaannya boleh mengikat pembaca dan pendengar tanpa jemu walaupun berulang kali. Daya penarik ni dari semua sudut ni, bagi orang yang reti saja. Macam kita ni, kita bahasa serupa ya, dengan bunyi bahasa Arab. Kita baca tulisan orang tulis dalam bahasa Arab dengan Quran. Bagi kita yang tak reti ni, kita bahasa serupa. Tapi ahli bahasa, ahli sastra, ahli puisi, dia boleh tengok jauh bezanya. Puisi-puisi, tulisan-tulisan yang direkod oleh manusia tu tidak serupa dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ni bukan buatan manusia. Dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca ni, kalau kita baca pun walaupun kita tidak faham Quran ni, kita tak baca terjemah, baca saja tu sedap dah. Tak pernah puas kita berasa nak baca. Berhenti tak cekak. Jadi kita berasa tidak jemu. Okay. Baik. Al-Quran adalah sumber rujukan dan penyelesaian kepada semua permasalahan manusia dan alam. Dia boleh menjadi rujukan, dia boleh selesai semua masalah manusia. Apa saja tu boleh bersumberkan kepada Al-Quran. Tu banyak dah orang duduk bincang mengenai dengan masalah ni. Kemudian masuk nombor 6-nya ialah penulisan, pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Sebagaimana hadis ni kita masuk juga, kita belajar dari segi penulisan hadis. Dan kita dengar dah tadi, penulisan hadis ni ada timbul kontroversi. Ada kata Nabi larang, ada kata Nabi suruh. Tidak berlaku kepada Quran. Quran tak ada masalah. Nabi sendiri panggil penulis-penulis wahyu, dia suruh tulis Quran ni. Ini poin 1 ya. Penghafalan, penulisan, pengumpulan dan pembukuan Al-Quran merupakan satu gerakan yang terakum di bawah satu istilah yang dikenali sebagai Jam'ul Quran. Proses
menghimpunkan Al-Quran tu dia panggil Jam'ul Quran. Al-Quran sendiri telah menyebut, dalam Al-Quran disebut yang bersangkut paut dengan pengumpulan Al-Quran ni, inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Surah Al-Qiyamah ayat 17. Terjemahan, sesungguhnya kami Allah lah yang berkuasa mengumpulkan ia Al-Quran tu di dalam dadamu dan kami menetapkan bacaannya pada lidahmu. Nak boleh ingat Quran ni sebenarnya duduk dalam dada ni, Tuhan sebut sendiri, dialah yang kuasa menyebabkan orang itu boleh hafal, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Quran itu duduk dekat dalam dada dia dan boleh meletakkan bacaan di lidah. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ni poin 2. Gerakan Jam'ul Quran ini bermula pada masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, namun disempurnakan pada zaman Khalifah Uthman Ibn Affan. Rasulullah pada masa Nabi lagi lah proses atau pergerakan nak kumpul Al-Quran itu ada dah, tapi menjadi dalam bentuk mushaf supaya kita tengok ada hari ni, ada pada kita ni, berlaku realitinya pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman Ibn Affan. Penulisan, pengumpulan dan pembukuan Al-Quran dapat dibahagikan kepada 4 peringkat zaman. Dia boleh bagi pada 4 lah. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat tu akan mengikut zaman. Jadi mula-mulanya 0.2.1 tu peringkat pertama ialah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Jadi pada zaman Rasulullah tu, sebagaimana kita tahu bahawa Al-Quran tu diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Satu wahyu kepada satu wahyu yang lain tu ambil masa start daripada wahyu pertama sampai ke wahyu akhir tu ambil masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baik. Turun wahyu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat terhadap setiap wahyu yang diturunkan kepada baginda dengan cara menghafalnya serta segera membaca secara tertil kepada para sahabat. Supaya sempurna Al-Quran tu, bila wahyu tu turun kepada Nabi, Nabi baca, kemudian Nabi bacakan kepada para sahabat pada umat Islam pada masa tu supaya dengar dalam bentuk bacaan yang betul secara tertil. Sebagaimana maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang ummi. Ummi ni apa makna ummi? Tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Justru pemeliharaan Al-Quran oleh baginda hanya bergantung kepada kekuatan hafalan. Jadi Nabi hafal sebab baginda sendiri ni tak reti baca, tak reti menulis. Di samping itu, baginda mentafsirkan dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran agar dipahami oleh umat Islam ketika itu secara praktikal. Ayat Quran tu Nabi baca, kemudian dari segi makna, tentulah orang Arab pada masa tu dia faham dah maknanya. Cuma nak faham dengan mendalam tu perlu kepada pentafsiran. Bagaimana kehendak Al-Quran ni itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mentafsirkan ayat-ayat itu dan dia tunjuk pula bagaimana nak beramal dengan Al-Quran itu secara batin tubuh dia, dan dikatakan sebagai tafsiran secara praktikal. Jadi Quran ni kalau kita sifatkan dia sebagai teori, maka praktikalnya duduk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehendak Al-Quran tu macam mana Quran nak tu betul sebagaimana Quran tu, tengok batin tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha penghafalan baginda mendapat bimbingan terus daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Wala taj'al bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan kepadamu oleh Jibril. Dan katakanlah, yakni berdoa, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rasulullah ni mungkinlah dia terasa bimbang bila Quran tu tambah-tambah, kalau ayat tu ayat panjang. Bila dia dengar Jibril baca tu, dia bimbang, takut tak boleh nak hafal panjang ni, maka tak ada sub Jibril baca lagi, dia tergesa-gesa, disebut getik. Jadi Tuhan beri teguran sini, dia kata tak usah bergaduh, tak usah belorak lah. Nak benda nak suruh biar hafal boleh ingat tu dalam tu, tu kerja Allah. Mu hanya berdoa lah, minta ya Allah ya Tuhanku, tolong tambahlah ilmu. Nak suruh lekat
Quran itu di dadamu sebagai ingatan, sebagai hafalan. Itu kerja aku, kata Tuhan dalam ayat tadi. Ni ayat ni serupa dengan ni juga. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu kerana terlalu hendak cepat menghafalnya. Sesungguhnya kami Allah lah yang berkuasa mengumpulkannya di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Jadi ketika Jibril baca tu jangan gerak lagi lidah. Jadi Nabi tu bila Jibril baca dia gerak lalu lidah dia cuba turut gapo hak Jibril baca tu. Sebab apa? Sebab dia bimbang takut tak boleh nak hafal. Jadi Tuhan berjamin ni, dia kata kamilah Allah yang berkuasa nak kumpul Quran ni dalam dadamu sebagai satu ingatan dan menetapkan bacaan yang betulnya di lidahmu. Oleh itu apabila kami menyempurnakan bacaannya, maka bacalah menurut bacaannya Jibril. Ini surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 18. Pada masa Al-Quran mula diturunkan, masyarakat Arab terkenal dengan bangsa yang kuat ingatan dan daya hafalan, cepat menghafal. Ini kelebihan orang Arab berbanding dengan kita bangsa Melayu. Cepat menghafal, lepas tu kuat ingatan. Kita ni nak hafal ni lambat. Makan masa yang lama nak boleh hafal. Dan bila hafal tu cepat lupa. Ini berbeza. Orang Arab ni dia kuat, cepat, dia mudah ingat. Lepas tu ingatan tu pula boleh tahan lama. Kekal sebagai satu hafazan. Ini berbeza di antara kita, bangsa kita dengan orang Arab. Pasal apa ni? Sebab orang Arab ni terkenal sebagai bangsa yang mampu menghafal ratusan malah ribuan bait syair. Bait dia rangkap puisi tu dia boleh hafal dengan berbagai gaya. Ini kelebihan bangsa Arab. Ini merupakan dorongan kepada mereka untuk mudah menghafal Al-Quran. Mari Quran tu bos dia molek lah. Dia duk biasa hafal puisi-puisi, syair-syair yang panjang-panjang itu. Mari Quran mudah dia hafal. Apatah lagi Al-Quran tu pula memiliki gaya bahasa dan ungkapan yang lebih istimewa daripada bait-bait rangkap syair puisi yang ada itu. Lagi mudah dia hafal sebab indah bahasa Al-Quran yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana manusia kerana dia bukan kalam manusia, kalam Allah. Para sahabat di peringkat awal yang menghafalnya ialah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini 4 orang Khulafaur Rasyidin. Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Muaz bin Jabal, Talhah ibn Mas'ud, Huzaifah ibn Umar, Abu Darda ibn Abbas, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain lagi. Ini orang yang menghafal. Mereka yang menghafal tersebut turut mengajar Al-Quran kepada umat Islam yang lain. Para sahabat juga turut mengambil inisiatif untuk mencatat dan menulis wahyu-wahyu yang turun dalam kadar yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peralatan catatan tulisan pada masa tersebut amat terhad. Tak ada kertas lagi masa tu. Apa yang ada ialah seperti pelepah tama, tulang, dan blue laminate, kepingin kayu dan batu. Jadi tulis atas pelepah tama, tulis atas tulang, tulis di blue lamp, tulis kayu, tulis batu. Jadi sipai dalam bentuk keping. Nak tengok buk sekolah ni tak ada lagi masa tu. Nabi SAW pula menyuruh sahabat menulis Al-Quran sebaik saja wahyu diturunkan. Bila wahyu turun, Nabi pun panggillah sahabat, suruh tulis. Baginda memanggil beberapa penulis untuk mencatat segala wahyu yang diterima tu. Jadi contohnya kalangan penulis yang terkenal yang Nabi panggil itu untuk tulis wahyu itu ialah seperti Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan Thabit ibn Qais. Nabi SAW pula memantau dan memastikan bahawa catatan para sahabat adalah mengikut arahan baginda dari segi meletakkan turutan ayat-ayat dan kedudukan. Begini, satu-satu surah tu dia tidak turun sebagaimana yang ada di mushaf yang kita tengok pada hari ini. Surah Al-Baqarah tu bukan kata start daripada alif lam mim zalikal kitab straight sampai ke habis. Surah tu dia tubik dulu ke dia tu mengikut turutan wahyu. Baik. Contohnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq tu turun ketika turun ayat pertama turun kepada Rasulullah di Gua Hira tu. 5 ayat je turun. Iqra bismi rabbikal ladzi sapaka 'allamal insana ma lam ya'lam.
Lepas tu kalla innal insana la yatgha. Ayat yang kena itu pula masa lain pula turun. Mungkin bulan makan tahun pula daripada 5 ayat ni dengan ayat yang kena nak boleh tu. Baik. Kalau begitu, bila turun ayat yang kena surah Al-Alaq ni, Nabi akan beritahu. Ayat ni kalla innal insana la yatgha ni kena duduk dia di surah Al-Alaq hak 5 ayat hak wahyu pertama dulu. Ingat tak Nabi kata, pergi sambung hak tu. Jadi semua arahan-arahan kedudukan turut ayat-ayat ni diarah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri nak duduk mana, nak letak mana. Susunan ayat atau surah Al-Quran adalah bersifat tauqifi, yakni telah ditentukan oleh syarak. Fatimah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Inna Jibril kana yu'ariduni bil Quran kull sanah wa innahu aradani al-'am marratain wa la arahu illa hadra ajali." Terjemahannya, sesungguhnya Jibril selalu menyemuk bacaan Al-Quran aku setiap tahun. Aku tidak melihat hal itu selain daripada sebagai isyarat tentang kematianku. Sungguh dekat, sungguh semakin dekat. Ada tinggal ni terjemuh ni. Ni hak ni tak ada. Wa innahu aradani al-am marratain. Maknanya Jibril ni mari menemuiku dalam tahun tu 2 kali. Di sini tak ada. Di sini wa innahu aradani al-am marratain, tak ada terjemuh tadi. Jadi oleh kerana mari 2 kali telah, barulah Nabi kata, aku tidak melihat hal itu selain daripada sebagai isyarat tentang kematianku sungguh semakin dekat. Selama ni mari sekali setahun. Tiba-tiba tahun tu mari 2 kali. Jadi Nabi kata 2 kali ni tak ada lain dah. Ini menunjukkan bahawa kematianku sudah hampir. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Catatan yang ditulis oleh para penulis wahyu tersebut disimpan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, para sahabat juga ada menyimpan salinannya untuk kegunaan peribadi. Ada dah kepingin kertas yang ada susu molek tu duduk rumah Nabi, maka sahabat pun ada juga kopi dia, salinan dia tulis sendiri untuk nak baca sendiri kegunaan peribadi. Namun tulisan tersebut tidak mengikut tertib ayat dan surah seperti yang ada dalam simpanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia simpan tu dia susu gitu ya, tidak mengikut tertib. Tapi walau macam mana dari segi hafalan, para sahabat ni dia hafal tu mengikut tertib. Cuma tulisan tadi tidak dibuat dalam bentuk tertib. Rumusannya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran belum dikumpulkan dalam bentuk buku. Tak ada buku lagi, dalam bentuk kepingin benda-benda tadi. Ada atas kertas, atas belulang, atas tulang, dengan mengikut keadaan benda yang ada pada masa itu. Namun Al-Quran telah pun tersusun seperti mana kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut tertib dan kedudukan ayat dan surah. Baik, walaupun tidak tertib dari segi tulis muka keping-keping kertas, muka duduk-duduk merata-rata gitu, tapi dari segi susunan ni para sahabat tahu. Pasal semua mereka ini dia menghafal. Dia hafal, dia tahu dah susunan ni duduk mana. Dia boleh start daripada surah Al-Fatihah tu straight sampai ke bawah tu, dia tahu susunan tu. Cuma ia terkumpul dan tersusun secara hafalan. Susunan itu ada dalam hafalan. Dan tulisan-tulisan di pelepah tamat, tulang, belulang, kepingin, papan dan batu. Baik, mari pula zaman Khalifah Abu Bakar. Apabila Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi berbagai peristiwa yang sukar. Ini khalifah pertama lepas pada Nabi. Dan Nabi wafat, Abu Bakar ganti. Bila dia ganti tu, dia menghadapi banyak masalah. Antaranya terpaksa memerangi golongan yang engkar membayar zakat. Inilah mula bila Nabi tak ada untuk si bayar zakat. Terpaksa Abu Bakar perang dengan puak-puak tak bayar zakat. Muncul pula Nabi palsu. Nabi palsu pun mula ada dah. Dah Nabi mati dah. Mari pula orang yang dia declare diri dia ni sebagai Nabi. Lepas tu golongan murtad dan termasuk menghadapi peperangan Al-Yamamah. Hasil daripada peperangan itu mengakibatkan kematian 70 orang sahabat yang menghafal Al-Quran. Cuba bayang. 70 orang sahabat yang hafal Al-Quran itu mati dalam peperangan. Jadi menyebabkan Umar Al-Khattab merasa bimbang
tentang Al-Quran. Kalau lagu ni kat 70 orang mati, apa akan jadi masa akan datang? Kalau dah orang-orang penghafal Al-Quran ni mati, maka tentulah Quran ni akan hilang. Pasal Quran ni duduk di dada mereka. Bila dah mati, dengan Quran pun akan jadi mati. Maka timbullah idea Sayyidina Umar ni, dia mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran secara teratur dalam mushaf yang tersusun dan teratur. Kena buat buku, dia kata. Dia cadang kepada Khalifah Abu Bakar. Pada mulanya Abu Bakar enggan menerima cadangan tersebut atas alasan takut melakukan perkara yang diada-adakan. Dia panggil muhdathat, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah muhdathat ni ialah benda baru yang Nabi tak buat. Tiba-tiba kita nak buat, dia panggil muhdathat. Jadi Abu Bakar ni takut nak buat benda baru. Apa dia takut tu? Sebabnya Rasulullah ada bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Dawud. Hendaklah kamu menjauhi muhdatsat. Apa muhdatsat tu? Perkara yang baru yang diada-adakan. Mana Nabi tak buat. Nabi ada larangan daripada Nabi, jangan buat barang aku tak buat. Maka sesungguhnya setiap muhdatsat, benda baru tu adalah bid'ah. Buat benda baru dia panggil muhdatsat, dan muhdatsat tu pula bid'ah. Dan setiap bid'ah pula sesat. Dia jadi berjakit gitu. Muhdatsat jadi bid'ah, pas jadi sesat. Bila sesat masuk neraka. Itu turutan. Hadis inilah yang menyebabkan Abu Bakar takut. Dia kira sebab Nabi tak buat Quran dalam bentuk buku, tiba-tiba aku nak pergi buat. Ini orang panggil muhdatsat, sedangkan muhdatsat ni Nabi marah. Faham tu tak? Jadi kalau tengok sini, semak benar Abu Bakar ni. Dia ni sahabat. Dia nak melakukan setapak mendahului Nabi, dia takut. Kalau sekiranya Abu Bakar ni ada pada zaman ni lah, agak-agak banyak orang duk buat benda-benda hak Nabi tak buat, hak sahabat sendiri pun tak buat. Boleh tengoknya marah ke dia lah. Beginilah, cuba kita faham. Amalan baru ni dia panggil muhdatsat. Kalau sekiranya benda tu betul dengan, biarlah kita kata amalan baru ni semua disebut muhdatsat, setiap muhdatsat tu sesat. Katakanlah tiba-tiba kita buat barang yang hak Nabi tak buat, tiba-tiba Tuhan terima sebagai benda sunat. Ya Allah, sungguh aku tak tahu, tapi katakanlah begitu. Kalau dia tidak terima sebagai benda sunat, tentulah jadi bid'ah. Sebab tadi dia sebut muhdatsat, benda baru bid'ah. Tapi tak apalah, kita kata bila-bila bid'ah tu mungkin jadi sunat. Okey. Baik. Bila dua keadaan ni, sama ada kita nak buat ataupun tidak buat, terletak kepada kita. Sebab Nabi sebut, kalau benda baru, kalau mau buat, muhdatsat, jadi bid'ah. Tapi kerana kita berani juga berasa nak buat, takut-takut jadi sunat, maka kita buatlah. Bila kita buat benda baru tadi, tiba-tiba di sisi Tuhannya sunat, boleh buat. Apa berlaku kepada orang yang buat? Dia akan dapat pahala. Benda ni benda muhdatsat, Nabi tak buat, tapi aku buat juga. Tiba-tiba di sisi Tuhan, betul sungguh sunat, tak apa, boleh pahala. Orang yang tak buat, orang ni takut nak buat sebab amaran daripada Nabi tadi, benda baru ialah benda aku tak siap buat. Tapi tiba-tiba dia tak buat, benda tu jadi sunat sungguh. Apa berlaku pada dia? Rugilah dia, tak boleh pahala. Itu ya duduknya. Baik, itu kalau sekiranya benda tu jadi sunat. Tiba-tiba kalau betul sungguh seperti Nabi kata tadi, benda muhdatsat tu benda bid'ah. Bila benda bid'ah sesat, maka orang yang buat ni, kalau benda tu jadi bid'ah, dia akan dapat dosa besar. Sebab bid'ah ni, buat bid'ah, pelaku bid'ah ni dosa besar, sebagaimana disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kaba'ir dia. Okay. Bagi orang yang tak buat,
Benda baru dia nak buat hak Nabi saja. Kalau ada benda hak ulama buat, hak Nabi tak buat, dia takut nak buat, takut jadi bid'ah. Tiba-tiba benda tu jadi sunat, dia rugi tak boleh pahala je. Tapi kalau jadi bid'ah, dia takut benda tu nak buat, takut jadi bid'ah, tiba-tiba bid'ah sungguh, maka dia boleh pahala. Sebab dia cegah diri dia daripada buat benda muka, boleh pahala. Misalnya kalau kita bapa kita tak minum arak, kerana arak tu haram berdosa. Jadi kita tu arak ada depan kita tak minum kerana takut kepada Allah, takut kepada dosa, boleh pahala. Bukan saja kosong gitu. Jadi cuba tengok siapa yang berhadapan dengan risiko besar. Cuba tengok. Orang yang buat ni dia ada dua risiko. Kena boleh pahala, tak kena boleh dosa. Orang tak buat ni dia risiko dia tak besar. Antara tak boleh pahala dengan boleh pahala. Dosa dia tak boleh. Sebab itulah kalau bagi saya tak berani nak ambil risiko. Dalam kalulah setiap amalan tu, kalau ada ulama kata, adalah satu-satu amalan tu ulama duduk bala. Hak ni kata sunat, hak ni kata bid'ah. Hak ni kata sunat, hak ni kata bid'ah. Pakat duk bala. Saya lebih suka ambil sikap nombor 2, hak bawah tu jangan buat. Sebab saya tak suka ambil risiko. Kalau jadi sunat biarlah, biar kita rugi tak boleh pahala, asalkan kita jangan boleh dosa. Jadi contoh-contoh amalan yang menjadi perbalahan sunat ke bid'ah ni, sebagai contoh di depan kita ni ialah misalnya soal talqin. Dia baca talqin. Ada kata sunat, ada kata bid'ah. Ni tak balas tak su. Jadi orang yang buat tu memang dia yakin benda tu sunat, tak apalah. Tapi kalau bagi saya takut tak betul orang kata sunatnya jadi bid'ah sungguh. Lebih baik kita tak buat, sebab kalau lah benda tu jadi sunat, kita tak boleh pahala saja, tapi kita tak berdosa. Bahkan kita boleh pahala pula kalau sekiranya benda tu jadi bid'ah. Selain pada talqin tu, misalnya kenduri arwah, kita bekwah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semua tu makan 7 hari, makan 40 hari, makan 100 hari nanti, sebagaimana budaya dari kita. Ini juga perbalahan tak selesai di antara ulama-ulama. Ia kata sunat, ada ulama kata bid'ah. Okey. Contoh yang lain pula, macam zikir Allah. Tu tentu dah. Bukan nak tengok dalam hadis mana-mana, tak ada satu pun hadis ia kata Nabi ke sahabat ia berzikir dengan Allah. Ya ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata, ada gitu. Dia banyak lagi zikir-zikir lain. Ya Allah ni tak ada. Di sini baluh pula ulama, dia kata tak ada pun tak apa. Pasalnya wak mari pula dengan dalil-dalil. Dia kata sunat boleh juga kita berzikir Allah. Hak ni kata dok bid'ah. Jadi dok baluh dua ni, kalau bagi saya ambil baik tak sah. Takut berdosa. Gapo lagi misalnya Maulidur Rasul. Maulidur Rasul dia buat sambutan Maulidur Rasul. Buat maulud. Baik, bapa ni buat maulud, baik maulud. Ni ulama balas pula. Hak ni kata sunat, hak ni kata bid'ah. Jadi itulah kedudukan. Jadi kita berhenti setakatlah. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.